takut. Takut kena tumbuk. Sorry akak jaga muka babe. Kau tak nak. Sumpah kau tak sampai setahun pun muji pada aku. Macam tu. Sumpah. My business partner tipu duit saya. Dia sakau duit dan sebagainya. Sampai tengah tahun ni I don't like. I was almost suicidal. Oh, that's bad. Hello, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan WTH Podcast bersama saya, Hezman Huze. Dan tanpa membuang masa, saya perkenalkan lagi dua orang yang ada dekat sini. Belakang kamera hanya akan mendengar suara saja tanpa visualnya. Cik As. Hello. Okay. Dan sebelah kiri kita ada Syapa. Aku specifically minta apa ni huruf P tau untuk ya nama-nama. Yes. Aku takut macam tadi jangan offended please atau Tak, sebab kalau huruf F tu dia akan tukar show lain. Kenapa? Show apa? Show lagi serius lah. Mungkin Wanita Hari Ni ataupun 999. Yes. 999. Saya Syafawati. Yes. Macam tu. Okay. Okay, so as you guys can see lah, Syafa kalau dekat his punya platform, dah lama tak jumpa Syafa. Syafa punya visual sudah berubah. Kalau kita buka tudung dia, jangan buka tudung. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Astaga. Syafa sudah turun berapa kilo, bah? 50 kilo daripada 50 kilo. 2000? Dah start ke? Tak, 2000 tu aku expect masuk kau adalah tahun. Dah tahun. 2023. Macam tu. Daripada 120. 120 kilo turun 50. So kau under BMI ke apa? Tidak. Aku ada lagi around 10 kg dia lah turun untuk banyak normal. mana lagi? Tak nak. I'm happy with where I am at the moment. Janji letup. Janji. Sumpah aku cringe dengan diri sendiri. Oh my god. Okay. Janji pergi pulau tapi tak post mana-mana. Tak post mana-mana. Pakai apa? Tupis. Kau ke tu? Apa yang kita nak borakkan kat sini adalah perubahan yang kita buat lah dalam lingkungan usia kita yang 20-an ni. Oh, tipunya. Tipunya. 30-an ni, apa antara perubahan yang kita telah buat dalam kehidupan kita, yang kita pasti adalah setiap daripada perjalanan hidup kan. I always see that once kita dah keluar daripada I know her since university years. Keluar daripada university, ada perubahan yang berlaku on me and you. And then I keluar Astro, keluar Tinker Studios. I nampak you, I pretty sure you see my change. I obviously see your change juga lah apa semua. Tapi other than your visual, ada benda lagi ke yang berubah dalam hidup kau? Ke kita nak cakap pasal itu dulu? Oh, maybe kita boleh cakap satu-satu. First segment, berat badan. Okay. Berat badan Kalau dulu aku akan bad mood tapi sampai sekarang okay sikit. Tapi kalau dulu kau akan macam Kenapa apa masalahnya macam tu. So sekarang ni to be honest kan, dia kena sembang sebenarnya kan. Perubahan aku secara visual ni, it wasn't really intended actually. Benda ni bermula adalah pada tahun lepas. I was in like a really dark punya phase tau. Dark side. Mentally I was so macam aku punya mental tak okay. Lepas tu macam I had like so many inner demons inside me. So that I had to like macam fight alone. So aku macam fikir apa aku boleh buat yang keluar daripada my comfort zone, yang benda yang aku paling tak nak buat sekali dalam kehidupan ni, iaitu bersukan. Kenapa? Tapi persoalannya kat sini adalah kenapa kita kena buat sesuatu yang out of our norm? Mungkin just to try it out. I mean like macam tak ada masalah untuk kau cuba something new in order kau rasa whether you are macam adakah kau boleh buat. Because we never know kan. Sebab kalau kau tak buat, kau tak tahu kan. Betul. And then kau keep denying that. Macam tak yalah benda apa, aku okay je dengan aku punya ni sekarang. I was happy dulu, tapi disebabkan situasi yang macam tak okay mentally tu, so macam everything bermula untuk macam, kau faham tak maksud yang macam merudum kan. So I was so desperate nak cari apa jalan nak keluar. Yelah, sampai bila? Betul kan. Kita bukan sadistik kan. You don't want to like end up rotting inside. Betul. Sebab kalau macam satu benda aku belajar daripada ni kan, sebenarnya apa pun dalam hidup ni, decision adalah kat tangan kau. Betul. Hanya engkau yang boleh tolong diri sendiri. Betul. Dan orang akan cakap,
Aku pernah tweet benda ni. Okay. At the end of the day, hanya diri sendiri yang boleh tolong diri sendiri. Betul. Adalah mangkuk mana ni kan. Dia reply kat bawah tu. Tapi his Allah ada. Aku macam, even still, engkau sendiri yang kena pergi ke sejadah kan. Aku pegang betul netizen these days. Okay, netizen memang pembaris. So, apabila berlakunya tu kan, in the blink of eyes, aku macam, aku terus naik macam, kita cuba je lah. Kan? Because you had other friends yang buat Muay Thai kan, bersukan. Kau start dengan bersukan dulu? Aku start dengan brisk walk. Oh ya, I nampak keliling Astro. So benda yang aku buat first keliling Astro babe. Aku kira satu kali pusing tu 1 km Oh ya ke? Ya. Okay. Kau tak tahu kan sebab kau tak pernah buat. Yes. Okay, so dia bermula daripada puasa. Puasa aku cut sugar je dulu. Just macam to prepare my body. Sebab aku tak nak macam je terkejut atau terenjat ke apa ke kan. Kau bersukan tiba-tiba sawan ke apa kat tepi tu. Dekat Astro tu macam kenapa? Ya, kenapa? Okey ke tak? Okey ke tak? Saya brisk walk. Saya brisk walk tapi sawan kat tepi. So aku pun cut lah sugar. So bila dah puasa kau tak minum air balang semua tu, memang menyirap babe. Aku cut sugar, so I managed to lose around 8 kg macam tu sampai raya. Tapi raya gua tabah babe. Lu tabah? Gua tabah babe. Lu tabah yang tak tabah. Aku memang makan makanan raya tu first day je. Kemudian? Aku dah start je rempit ke apa. Tapi lu tabah. Tapi kau tabah. Tapi tu rendang memanggil-manggil lah. Memanggil-manggil lah. Tapi aku tabah lah. So selepas raya baru aku start brisk walk. Pusing keliling Astro. Pusing keliling Astro. Daripada aku berjalan, lepas aku dah boleh jog. Lepas tu jog jalan macam tu lah. Faham. And then Alhamdulillah sampai sekarang aku berjaya lah maintain. Boleh lah lari non-stop walaupun tak ada lah laju mana kan. Sekarang berapa kilometer boleh? Daily aku akan lari 5 km. 5 kilometer setiap hari lah. So weekend aku akan lari long run lah 10 macam tu lah. Okay. Tak adalah macam 42 tu menipu gila. Okay. Tiba kau buat full marathon kat situ. Kenapa? Tu lah. Lepas tu bila aku dah biasakan diri dengan jalan dan lari tu, Adriana. Okay. Adriana memang pergi Muay Thai kan. Kawan kita orang. So siapa yang tahu, maksudnya circle kita tahulah siapa Adriana kan. So dia cakap, siapa Juma pergi Muay Thai. Aku macam bermula tak kot. Maybe tak kot. Takut kena tumbuk. Kalau aku macam kena call ambulance je. So aku pun macam bernilah. So sebelum pergi Muay Thai tu ikut dia pergi Pilates. Ya Allah, tidak ya. Lebih baik bertumbuk. Ya, lebih baik bertumbuk. Sebelum kau Pilates kau tumbuk muka coach tu. Ya, betul. So aku macam yang itu aku tak boleh sebab dia macam the core and all that stuff kan. So aku tak kuat. Sis tak kuat yang tu. Sis tak ada abs lagi. Sis tak kuat Not yang chat. tu. Okay, faham. Sis tak kuat yang tu. Aku pun pergi ke Muay Thai tu. Bila first aku pergi kan, aku terus macam culture shock weh. Sebab aku boleh angkat kaki untuk sepak. Okay, faham. Berat tu ratus lagi lah ketika tu. Ratus lagi lah. So aku boleh angkat kaki sepak. And then surprisingly memang rasa nak muntah. Kau dah pergi try kan. So macam the warm up itself pun dah intense semua. Memang rasa macam nak terkeluar semua. Jantung terkejut. Cik As. Tak sampai jap. Tengah macam mana dengar. Korang macam tengah tengok macam dua orang best friend yang lama tak jumpa tengah lepak. Tak sebab I kena address the elephant in the room. Terima kasih. Tak, the elephant in the room tak nampak ke lagi elephant ni. The elephant in the room adalah she lost so much weight daripada dia muncul on itulah. platform. Orang akan macam dah kurus. Itu confirm punya. So kita address dulu. Go on. Excited ni. So bila dah pergi Muay Thai tu, first class tu macam boleh angkat kaki, boleh nak tumbuk. So aku pun terus pergi. So up until now dah setahun, Alhamdulillah. Lepas tu aku punya trainer semua dah start racun-racun. Siapa nak masuk fight tak? Aku masuk competition. Sorry akak jaga muka babe. Akak tak nak. Akak jaga muka babe. Walau buruk tapi akak tak nak lebam ataupun di mana-mana ada calar ke apa. I boleh masuk competition tapi boleh tumbuk sini ke bawah. Boleh sini ke bawah je. Muka tolong jangan. It was fun. I mean macam I got hooked up with Muay Thai. I really love it so much. I even went to Bangkok and pergi dekat
Muay Thai punya pros, punya tempat gym, and you should go one day. Tak, masalah je kan, mesti macam orang yang tengok ni macam salah makcik dengan pakcik ni. Orang dia sedar dia dah tua. Tak, tu engkau. Hello, muka aku tegang lagi. Malu. Okay, so okay, bila aku buat benda-benda ni semua adalah untuk aku melarikan diri daripada sebuah norma ataupun sebuah acuan. Untuk masuk ke acuan yang baru. Sebab acuan lama tu dah tak membantu aku dah. Malah dia dah memberi budarat. Which by the way nak discuss ke benda tu ke macam mana? Boleh je. Okay, so sesuatu yang berlaku on my part to my business. Daripada tahun pertama sampai ke tahun ke-6 I have a business partner. Kemudian tahun ke-6 tu my business partner tipu duit saya. Dia sakau duit dan sebagainya. So I have lost 6 years of progress. Okay. So I have to kejar beginning 2024 daripada bulan Januari sampai bulan Jun. I have to capture, dapatkan balik 6 tahun punya progress dalam masa 6 bulan. So nasib baik 6 bulan dah bukan 1 tahun lah. So 6 bulan tu 6 bulan yang sangat memenatkan. Dan sampai ke tahap yang everybody who knows me since zaman Tinker Studios akan tahu yang I am very workaholic. Tapi workaholic tu I do it out of fun because I tak tahu nak buat apa dengan hidup aku. I don't have any form of macam my love is to my job lah, for example kan. My output for love. 6 bulan ni aku buat dalam keadaan yang terpaksa, dalam keadaan yang bitter, dalam keadaan yang salty, dalam keadaan yang macam celaka betul aku punya business partner. Kalau aku tak buat macam ni, aku akan hidup tenang, faham tak? Dia tu dalam keadaan macam tu. So and then bulan yang ke-6 I dah start stable. And then I nampak kawan kita orang seorang, dia buat story, IG story dia mudah je. Dia pergi lepak dekat Bukit Bintang dengan family dia. Dan aku triggered yang macam kepala. Dan sebab apa? Waktu aku tengok story tu, waktu tengah hari aku dekat rumah tengah edit YouTube. Okay. Masih kerja. Dan masih kerja. Diorang kenal, mungkin you boleh describe to them lah Haizman Huzi dengan kerja, apa relationship aku dengan kerja. Yang pertama sekali, quality Haiz adalah seorang overachiever, which is probably good in certain aspect, or probably not in certain aspect. Dan itu adalah something yang kau sendiri realise, kau sendiri sedar benda tu. But quality tu jadi bagus dekat Haiz adalah kau sentiasa move forward in terms of kerja punya progress. Sebab tu berbalik kepada apa yang telah aku sebutkan tadi, aku nak cuba lari daripada acuan yang lama. Sebab acuan lama dah start memudaratkan. Betul. Sebab dia dah start makan, dia dah start malam-malam menangis. Aku cerita ni tengah. Sabar sekejap. Kau let lu? Tumbuk ke? Lu let lu? Lepak lu? Papa Roach? Dia dah level-level yang macam level sakit lah bila kita ingat balik. I didn't like myself. This 2024 awal tahun sampai tengah tahun ni I don't like. I told myself macam aku tak suka diri sendiri. I was, ini eksklusif, I just tell here lah, I was almost suicidal. That's bad. So it was really bad. Lepas saya told myself macam tak boleh. I cannot live like this. Aku kerja, duit banyak buat apa? Tak apa, biar legit kerja aku, tak apa. Aku ada. Oh, bagi kau bayar anak buah aku. Sikit lah kan. Saham kawan-kawan. Bila kita larikan diri daripada acuan lama, that's what I think. That's what I'm doing. Kau cuba lari daripada acuan apa? Bermulanya aku punya self-care ni adalah bila benda ni dia trigger pasal something yang dalam diri aku lah. Mungkin benda ni sebenarnya petty untuk certain orang. Mungkin sebenarnya benda ni too deep for certain orang. Pergi mampus dengan orang lain. Kan kita dah janji tak nak meretat. Petty dengan masalah aku. Tak pergi mampus dengan kau punya pettiness. Aku hidup ni bukan atas dasar copy definition. Faham. Sorry gua tengah emosi sekarang. Benda ni dia macam trigger dalam kepala otak aku tau. Okay, so aku I am 37 this year. So old tiba. Sumpah kau tak sampai setahun pun muda pada aku. Macam tu. Sumpah 36 yeah. So bila umur aku 37, I've like macam aku dah lalu daripada, sebab kita dah kenal daripada awal. Kita kenal daripada 19 tahun. Kita kenal lama gila kan. Daripada Matrix kita kenal. And then kau adalah tahu aku adalah sejenis manusia yang akan sentiasa mencari peluang untuk take a leap of faith. Daripada aku kerja dulu, lepas tu kau bawa aku masuk Astro, remember? So that was my first leap of faith. Your first leap of faith adalah kau buat masters.
Yeah. That one the first one. Yang aku tak habis macam- dan aku tak graduated. Aku adalah, apa kita panggil? Drop out. Aku Masa tak punya kisah drop out. Okay. Tu masa aku dengar kau macam nak buat masa, saya macam, oh, dia suka belajar ada tu. Ke impulsif Aku je panggil benda lah tu macam leap of Leap of faith. Tapi faith. sebenarnya impulsif kan. Whatever you want to call it lah. Tapi benda-benda yang berlaku tu, Alhamdulillah, dia punya macam transition kepada kehidupan aku. Aku suka lah. Dan ketika aku dah nak start menukar diri ni, dalam kepala otak aku macam, Daripada mana ke mana? menukar diri aku lah, macam I want to do something yang macam untuk fix my mental health situation apa semua. Aku macam terfikir, I've been too masculine for so long, but I always believe yang woman will bloom in their 40s. So this is my kind of preparation for that. Kau macam bunga tulip. Kau macam bunga Weh tulip. tak, sorry terkuat. Weh sumpah sorry terkuat. Kau buncup lu, kau tunggu lagi 3 tahun. Weh tak, aku nak semalu. Aku nak semalu je. Jangan tudung aku nak serah dah sini. Woman, we are forced to be masculine. Work I understand. Life I tak dapat nak observe lagi lah. How many women yang bekerja sekarang? Ini aku tak nak masuk aku tak nak masuk pasal equality or what, okay? Equity ke equality Yes. I faham. Aku just nak letakkan masculine punya traits okay, dekat perempuan. faham. Woman wearing the pants. Yes. Yes. Berapa ramai perempuan yang jadi breadwinner Yeah. in their family? Out of keterpaksaan ke apa? Maksudnya Out of keterpaksaan, out of kerelaan, anak sulung perempuan dan parents tak ni. Pencen lah. Pencen ataupun bukan anak sulung perempuan tapi tak ada brother figure yang had to take the responsibility. So banyak. So itu yang aku maksudkan dengan masculine trait. We are forced. Kita orang terpaksa adapt dengan environment dan juga situation yang mana kau kena act as macam mana lelaki act. Okay. Itu you punya observation lah. Observation aku lah. Aku dekat dalam situation itu. Faham? And you know that. Yeah. And my observation adalah kepada contoh tersebut adalah sekarang ramai lelaki yang tak guna makin banyak. So minta maaf. Do tapi not put words into my mouth, not honey. your mouth. This is my observation. Okay. Macam lelaki yang tak hold the function as a man, as a yang sebagai orang yang protecting, provider, segala apa semua tu dah tak banyak dan semakin berkurang. So then Do you know why? Why? Because they are too comfortable. Complacency. This is not an attack apa ke tak. It's just macam something macam society punya expectations yang goes along together with that. Faham tak? Maksudnya macam kau dah macam kau dah tak, bukanlah tak ada pilihan. It's just macam kau dah adapt dengan that kind of environment. Bila kau cakap pasal expectation tadi, maksudnya lelaki pun ada expectation juga to be the provider, protector dan sebagainya. Tapi apabila mereka melakukannya, wanita boleh jadi seorang wanita, lelaki boleh jadi lelaki. Tapi kalau diorang tidak menjadi segala provider, protector apa segala tu, dan wanita terpaksa memikul tanggungjawab itulah, makanya menjawab persoalan kau lah. Which I understand sebab banyak benda faktor yang macam daripada luar. Contohnya ekonomi. Kerja macam gila kan. Boleh edit, boleh beep. Hanya untuk provide. Until what? Until sampai mana kapasiti dia? Nak tak nak perempuan have to step in. Kan sebab you have that macam unit yang macam you have to go together, yang kau kena bergerak sekali. Okay, faham. So that's why macam I opt to work because you need to come. Aku nak tolong husband aku. Macam tu. Macam tu. Okay, faham contoh. Aku bekerja atas ihsan aku nak kena tolong family aku. Faham? Kalau kau perempuan lah kan, kau mesti macam kalau macam daripada dulu diperjuangkan status wanita dengan status lelaki, kau mesti macam pilih macam kalau lelaki expected untuk macam provide, memang, dan sediakan segalanya. Betul. Kau hanya boleh duduk rumah dan bagi kau anak. Betul. Itu saja. Tapi benda tu tak applicable sekarang, which is fine. Sebab banyak je yang good things come out of that. Perempuan become too independent. Become independent to the the point become too independent. That's what men get comfortable. Man make it happen. Macam tu. So lelaki pun comfortable. Perasan tak Pussycat Dolls? Aku perasan. Tapi Jangan kau start, ignore kan? aku ignore sebab kalau aku start sekali Pussycat Dolls tu, kita akan perform macam ni. Tak Kita berat akan dah. tolak sofa di tepi. Yes, kita akan buat performance kat depan dia. So that's how it is lah. Maksudnya itu yang, again, aku just nak letak disclaimer. Bukannya aku nak attack lelaki ke tak. It's just a reality. Here's another part yang orang juga expectation masyarakat terhadap lelaki yang orang tak
pandang juga adalah some of us yang truly hold our part, yang protector, provider apa semua ni, okay, siapa yang betul-betul berpegang kepada kita orang punya acuan akan adalah mereka-mereka yang kalau kau tanya, bro, are you okay? Diorang akan automatic menangis. Sebab banyak benda yang diorang bottle up dan juga pen up. Ada juga lelaki yang macam tu. I am not saying that semakin ramai lelaki yang lemah, tetapi memang itu adalah hakikatnya. Semakin ramai lelaki yang lemah, sehingga efek dia adalah apa yang Syafa bagi tahu tadi. Dan korang lelaki yang tengah tengok ni, korang kena malu tau. Sebab yang cakap tu Hizman Huzi. Faham tak? Yang baru nak manly kata dia. Bukan. Aku bukan stereotip lelaki, definisi lelaki sejak azali, faham tak? Faham. Dan aku sendiri cakap macam lelaki sekarang ni macam agak lemah dia tu. So that's why efek dia apa? Efek dia bukan pada korang. Efek dia adalah pada masyarakat sekeliling lah. If you are not a functional older brother or a functional husband or a functional father, itu yang bakal berlaku kepada orang sekeliling kau. Kau boleh cakap macam boleh suka hati aku lah, aku benda semua. Tak, life is not just about you. You also affect other people because kau bukan hidup atas pulau setan. Betul. So that is where Syafa is coming from. Betul. So maksudnya bila aku dah hidup selama 37 tahun dengan masculine punya trait tu, dekat sini kau faham lah, maksudnya bukanlah macam appearance wise aku okay je dengan aku punya look sekarang. Tak, macam jantan ke macam apa pun. Tapi macam dekat dalam inner, so I want to be like more feminine. But I don't know how to. More feminine ni macam orang akan tanya, apa yang kau nak expect kan? Kau expect lelaki provide kat kau ke? Tak. Bagi aku, but kalau boleh, why not? I can be a total baby girl on my own. Maksudnya aku ada capacity untuk provide untuk diri aku apa semua. Okay. Tapi macam you know, macam mana how orang connect dengan kita. Sebab macam kalau kau tahu kan, kalau kat Tinker kan, I am one of the bros. Bros, consider me as a girl. Berapa orang dah cakap aku, pa, aku anggap engkau kira bro je. Pa, aku dengan korang kan, korang anggap aku sebagai sister juga. So macam gitu. So I no longer want that. Sebab aku dah ready nak bloom ni umur 40 ni. Aku nak macam, aku nak jadi an independent, strong feminine woman. I want to have like all the qualities. Aku dah okay lah. Aku dah okay dekat masculine punya part. Tapi I just want to slow down a bit dekat part tu. Tapi aku nak embrace aku punya femininity. Okay, kita akan berhenti rehat seketika sebab ada iklan lalu. Ada iklan? Ya, awal lalu ada iklan lalu. Buat duit nak bayar hutang. Kita akan kembali selepas ini. I nak tanya Syafa, apa maksudnya to become more feminine? Sebab kalau jadi lebih memegang tanggungjawab sebagai seorang lelaki tu is quite jelas, kan? Apa yang kau kena provide, protect lah segala apa semua tu, put food on the table apa semua, be more feminine tu apa maksudnya? Dan kita akan Haizat tanya pasal selama 37 tahun, apa yang Syafa dah repress. Wow. Show deep. Lepas iklan nak bayar hutang. WTH Podcast, what the his. Kita kembali dalam WTH Podcast bersama saya Hizman Huzi dan my special guest Syafa. Yes. Okay Syafa, ada 2 point tadi. Yang pertama adalah engkau mahu jadi lebih feminin. Apa maksudnya? Trauma yang melanda. Sikit lah. Zailit. Okay, kalau nak jadi macam feminine tu kan, bukanlah I no longer want to provide. But it's just macam aku lebih berharap male entities sekeliling aku, tak kisahlah siapa, my family ke, my colleagues ke, ataupun even my friends kan, untuk melihat aku sebagai seorang wanita yang lemah. Tak adalah lemah, tapi macam tapi kau faham tak? Maksudnya macam something that someone ataupun male figure that I can really relate ataupun rely on. Betul, rely on. Yelah, general kau lah. nak sandar kepala kat bahu tapi tak adalah sandar kepala kat bahu. Contoh ini analogi metafora hyperbola. Okay, maksudnya contohnya in making decisions sometimes. Dalam buat decision dalam kehidupan aku adalah orang yang buat semua decision. Dan maksud kau mahu ubah menjadi lebih? Aku nak someone lead. Faham? Kau pernah jadi leader? Yes. Walaupun mungkin itu adalah macam trait yang sepatutnya ada. I don't know, sepatutnya ada dekat perempuan ke, macam a strong. Pada pendapat aku, kena ada moderation kan?
a leader and a follower. Sebagai contoh, macam kita tak boleh nak jadi leader je all the time. Kalau kita leader je all the time, macam ada undang-undang dalam agama kita yang kita perlu ikut, ada Tuhan yang kita kena sembah. So Tuhan itu adalah leader kita, we still the follower apa? Betul. Yeah, so it's natural for a person to become a leader at the same time wanting to become a follower. Betul. It's not just a gender thing, it's a human thing, in my opinion. Betul. You rasakan, Cik, as perasaan ini macam a woman being too long, being a leader for the longest time, kadang-kadang diorang pun nak ni, adakah normal, contohnya ibu-ibu tunggal ke apa? Ataupun petty? I think it's not petty at all. I think it's very natural and very human in that sense. Sebab, you know how people say that I've always been strong for people, but I've never been strong for myself. The nature of woman has always been giving, nurturing and providing. Providing not in terms of masa dulu lah. Bukan monetary and putting the bread on the table kan. Tapi providing in that sense lah, comfort. Take like Siti Khadijah je lah kan, as a very good example. Siti Khadijah was never a woman wearing pants. She was already the leader of her pack. She owns property. She owns, she was the richest woman at that time. Dia menentukan jodoh dia. So it's not petty. It's just that it's a forgotten things that should have come back now. Betul lah. I ambil pendekatan yang perempuan contohnya dah kena khianat ke, dah kena zalim ke, benda semua, tapi nak teruskan dengan hubungan dengan suami apa benda semua tu kan. Tapi macam itu atas dasar apa, macam tak apalah, mungkin ada hikmah sebalik. Itu aku perempuan-perempuan itu aku dah pergi mampus kat diorang dah. In my fasa I sekarang ni, I shouldn't be addressing them sebab macam they are not worth my time. Mungkin influencer lain boleh cakap pasal diorang lah. So I nak fokus kepada wanita-wanita yang high achievers, yang ada macam ni lah, orang-orang yang mahu progress in their life dan mahukan kejayaan. Sorry perempuan-perempuan yang macam tu yang tersakiti, yang I malas nak layan. Sebab korang jumpa jalan keluar, cuma korang sadistik. Korang suka disakiti. Hidup kalau contohnya bedes-bedes, kau cakap tapi bedes-bedes, kau cakap kat orang saya kena tapi sebenarnya kau suka dek. Saya kena ketes dengan suami saya, tapi kau suka saya. Tapi kan I nak ambil balik konteks apa yang Syawal cakap mula-mula tadi. So dia kata macam she lost a lot of weight. Okay. Bila she lost lots of weight, now she feels that I want to bloom and reclaim my femininity. Okay. Kenapa masa you were bigger? Okay, faham. Okay. Kenapa masa you were bigger, you don't feel that? Bila you lost lots of weight and you feel that you're comfortable with your body now, that now you feel that you want to reclaim your femininity. So basically, femininity kita sembang tadi, it doesn't have to do dengan my body. Okay. So kita balik kepada di mana I punya main goal untuk tukar I punya lifestyle adalah untuk fix my head. Okay, so along the way, of course ada progress in terms of my mental health. Losing weight adalah sebenarnya, alhamdulillah, is a bonus yang macam aku tak adalah expect. Okay, sebab kau nak otak kau straight je. Sumpah aku expect akan hilang berat, tapi aku tak adalah expect sampai 50 kg hilang berat kan. Bila aku dah start workout, bila aku dah start jaga makan, and I have set macam I have macam different thinking, benda tu yang buatkan yang trigger I feminine punya part feminine side tu. Aku nak jadi lebih perempuan. Betul. Dia bukanlah dulu waktu I besar, to be honest, I happy je. I happy je dengan hidup I apa semua. Betul? Kalau tak, macam aku tak adalah macam buat apa nak workout, tak ada apa, tak ada kepentingan nak lose weight. I am happy. Tak ada sebab nak suruh dia ni. But something happen in my life, and then benda tu yang trigger. Something that we cannot disclose lah. So something happen in my life, benda tu yang trigger I punya kepala otak jadi macam ting-tong, macam tak tertentu hala. I was so apa ni, twisted back then. Macam I was in a very dark place tau. I even went to see, berjumpa lah psychiatrist apa semua. I guna semua jalan yang ada. Sedangkan aku tahu sebenarnya benda tu kena start from within. Faham. So finally aku ambil keputusan, okay, kalau kena start sendiri, maksudnya aku kena start sendirilah. So itu yang membawa kepada different mindset selepas itu. Sebab bila aku dah workout, dah boleh macam fix your focus. Benda tu first kali, focus. Betul. Brain fog dah tak ada apa semua. So bila fix kau punya focus, you ada ability untuk berfikir dengan lebih clear. Yes. What about reciprocity from people around you when you are reclaiming your womanhood and femininity now? Maksudnya bahasa mudah, maknanya bila sekarang ni Syafa di dalam kelongsong baru ini yang lebih sihat dan mentally
healthier, then she wants to reclaim her femininity. Yang aku tak perlu menjadi seorang masculine macam aku dulu. Reciprocity orang keliling terhadap Syafa. Maksudnya imbal balik orang sekeliling tak ada kau apabila kau berubah. Diorang imbal balik ke tidak kau punya perubahan tu? As of now, benda sama je. Sebab dia sebenarnya dua benda yang tak align. Faham tak? Bila aku macam kurus, of course aku dapat treatment yang berbeza, which is, kau pun tahu, beauty privilege and all that stuff. But again, beauty is just a concept kan. Betul. So macam bila dah layan orang lain berbeza apa semua kan. Tapi itu lainnya berbeza berbeza lah. Orang macam orang pandang aku differently lah. Maksudnya siapa boleh buat benda lah tu. Maksudnya benda lah tu adalah Muay Thai. Tak, maksudnya siapa boleh kurus. Oh, faham. So orang ada different, orang dah ada different perception lah. Macam siapa boleh buat benda lah ni. I've seen it a lot. Maksudnya I think the change that people see adalah cara layan tu adalah respect kot. They have more respect. I think so. Because most of the people yang nampak contohnya on your Instagram ke benda semua ke macam daripada nu, because your debut on TV, on visual platform adalah macam Syafa badan besar, daripada 100 berapa? 120 kilo turun ke 70 lebih benda semua tu, dia adalah more to respect lah. That's why I don't think it's beauty privilege. I think it's more on respect. Okay lah, bagus lah. Alhamdulillah lah for that. Cumanya again, bila benda lah tu baru nak macam I nak belajar balik pasal how to be feminine ini. Sebab dia actually dia tak align pun. Sebab macam I don't based on aku punya look. Tahu tak? Maksudnya the feminine side tu. Aku bukan nak on aku rasa luar. Kau cakap pasal role. Pasal role. Pasal aku sendiri. Maksudnya okay lah, maybe macam dulu aku adalah seorang yang macam strong minded. Aku sini seorang yang macam very loud. So maybe aku nak tukar sikit. Maybe aku akan jadi macam a little bit reserved sikit. A little bit macam wanita sikit. That's exactly what I'm trying to get from you, which is if I may share adalah some people lost a lot of weight. I hate to use the body image lah. So bila dia besar, perempuan bila dia besar, I tak tahu you boleh relate ke tak tapi kalau masa dia badan besar, dia lebih buci. Dia perempuan tapi dia lebih buci dan dia kena bawa karakter dia lebih kelakar, jadi clown. Yelah. Kena jadi loud sebab orang terima, to compensate. Sebab orang nak terima dia punya look dengan personality. Betul. Dan mulut dia longkang sikit kadang-kadang, lebih puaka dan orang gelak. Bila dia maki orang ke, dia kutuk ke, dia carut orang gelak. Kau ni kelakar. Tapi bila dia buat something untuk betul-betul untuk diri dia dan dia hilang berat badan yang sangat tremendous dan dia rasa macam yang Syafa cakap, I want to be more feminine. Not just daripada segi rupa, tapi daripada segi mannerism, daripada segi how I process things. You know, I want to take more time to process things. Daripada dulu kalau aku dengar aku macam jerit je ataupun aku cakap je apa aku nak. Sekarang aku nak proses lebih perlahan. So the reciprocity yang datang daripada orang keliling, especially orang-orang yang rapat dengan dia ni adalah, dulu kau tak macam ni. Kenapa dulu kau macam let loose? Tapi sekarang kenapa kau macam control sangat ni? Satu. Faham. Okay. Sebab apa? In daily life Syafa akan dengar sejak dah kurus. Sebab tak I tanya. Sebab it's not about dia memang tak pasal fizikal. Kita nak berubah pasal di dalam kita. Tetapi orang hanya ambil fizikal. So sebab itu mungkin barangkali ada satu statement ni yang macam perempuan bila dah kurus mesti betul. Macam tu. Ataupun yang selalunya dapat daripada orang rapat lah, tempat kerja ataupun family ataupun kawan-kawan lah, yang akan kata macam dulu okey je, kau kecoh-kecoh dengan ni, sekarang macam duduk pun kau terayu. Kenapa nak kena macam tu? Macam salah untuk kita reclaim balik kita punya femininity. Betul. Macam salah. Macam because my visual doesn't fit to whatever that you are looking at me now, maka engkau labelkan aku, maknanya kenapa dulu kau boleh bersepah? Kenapa dulu kau boleh bersepah? No. Sekarang sekarang kalau aku nak bersiap lawa sikit macam pakai macam ni sekarang. Kenapa nak kena ada that tonasi tu? Hence okay, I pun turun. I tambah sikit lagi. Okay. Kalau bila masa badan besar, bila mulut aku hangsuang, kau ketawa dengan aku. Bila sekarang mulut aku sama je, but I will be critical the same. Tapi kenapa sekarang I will be called bitch? Kenapa aku jahat? Macam tu. Hence because I lost my own weight juga dalam 13 kilo. So
bila aku cakap macam bila orang cakap give any comments baik positif ataupun negatif, I don't expect it to become a validation from other people towards me, because my validation comes only from me. So maksudnya apa kat sini kan, maybe kalau apa yang Cik Ash cakap tu adalah waktu aku gemuk dulu korang boleh terima mulut aku puaka, tiba-tiba aku kurus kau tak boleh terima, akan panggil aku bitch dan sebagainya. Sebab at the end of the day kita masih lagi terima orang lain punya pendapat tentang kita, which by the way at the end of the day they don't matter. I don't care about them. They shouldn't matter to our self-validation. Do you know how I deal with this? How? Okay, so benda ni baru je jadi semalam. Again lah, NGL lah. Mungkin lah hidup aku ni revolve around NGL kan. So dekat NGL tu aku saja je buka. Aku tak ada post the link. Aku saja je buka. So maksudnya ada question yang aku tak reply. So dekat dalam question dia tu bunyi dia agak macam condescending sikit. Tapi mungkinlah niat dia baik. Aku baca. Yang kau baca memang kan? condescending. Okay, so bila dia cakap tu memang bodoh. Teruskan. Bila dia cakap macam biasanya kalau orang yang tak makan nasi banyak ni sebenarnya macam potong perut lah, apa benda lah, macam which is like, macam you're giving a negative connotations on dekat atas effort orang untuk change themselves. Kau invalidating people's effort. Betul. So what I did was adalah kalau aku yang dulu aku akan rentan balik babe. Aku akan macam what the fuck are you trying to say? Tapi sekarang cara aku adalah aku macam respond to it gracefully. Sarcastic lah in a way. Bagi sarcasm walaupun ada juga yang macam DM aku, betul ke siapa potong perut. Walaupun ada. Netizen tak boleh sarcastic babe. Tapi macam aku adalah pendekatan dalam hidup bukan, aku. Bukan tak boleh. Sebab sarcastic kan adalah menggunakan information yang salah untuk mentertawakan question dia. So kita bagi information yang salah, orang take literally. Itu maksudnya. Yelah, ada je yang DM macam kau tak takut ke? M-Star pick up. Aku macam Tapi macam dalam fikiran aku pula, dalam kehidupan aku, I don't really need to explain to people. Betul. I don't need to explain to people. I mean like macam whatever perception yang kau pandang aku, kau rasa aku macam sejak dah kurus kan ni, nak pakai baju ketat lah, baju pendek lah. No, I don't. That is a you problem. Yes, I don't need to explain to you guys kenapa aku jadi macam ni. I mean like macam because all this while I've been through this alone. Of course lah ada orang yang support kiri kanan, but aku yang lalu sendiri dalam kepala otak aku. Betul. Tak ada orang lain tak tahu. Tak ada roh lain singgah kepada kau. Aku tolong buatkan Muay Thai kejap. Yes. Tak ada siapa tahu apa benda yang dekat dalam kepala otak kita. Itu ada. Because betul apa yang kau cakap. Tak dapat nak nafikan memang ada orang keliling kita yang jadi support system. Betul. Tapi at the end of the day memang roh kita dalam jasad ni. Tak ada sharing kan. Benar. So kita berjalankan benda tu. Kita akan kembali selepas ini. Mungkin lama. Mungkin Syapa mungkin ada bagi pesanan kepada. Nantilah kita fikir soalan lepas iklan ni. Show tak ada rundown. Show tak ada rundown. WTH Podcast, what the hits. Kembali sekali lagi dalam WTH Podcast bersama saya Hisman Hussein dan juga Syapa. Let's go. Femininity. Tiba femininity. Femininity. Syapa, okay, nanti do you put expectation ke, you plan ke, what are more changes that you want from your life daripada masa yang akan datang ni tiba-tiba? Kan? Actually kan bila jadi duta produk. tak nak duta produk. Actually kan bila aku dah macam lalu satu fasa yang macam aku cuba and then aku boleh consistent walaupun lah baru setahun kan. And I really hope aku boleh macam istiqamah lah sampai bila-bila. Aku percaya yang sebenarnya aku boleh je buat kalau aku nak. Kan? So what's stopping you previously? I don't know. Sebab sebelum ni ini bukan dah berkali-kali kita suruh dia turunkan berat badan. Cumanya ada kesedaran tu orang macam Syapa, personality dia adalah perlu diri sendiri tu yang nak. Sebab waktu universiti kau pernah je kurus. Kau punya diet adalah minum air bantung saja. Air bandung saja kau minum makan buah grip. Okay. Itu je. Dan dia pernah kurus. So Syapa punya personality ni ada kita tak dapat menafikan macam orang lain jenis. Setengah orang tu perlu diri sendiri yang kena kesedaran diri baru dia nak buat. Betul. So maksudnya kalau never say never lah kot. Never say never. So maksudnya aku dah plan dah. Okay. So aku dah plan. Okay, aku dah try satu benda kan. Okay, apa benda lagi yang macam out of my comfort zone yang aku nak buat. So I'm planning for my solo trip. After that, itu for yourself. But you have a son. I have a son. So macam mana?
to be honest kan, kalau macam untuk anak aku, of course lah kita ada macam dreams and goals kalau untuk anak kita kan. Aku nak anak aku masuk sekolah yang bagus, belajar, jadi pandai dan sebagainya. But again, aku nak apply dalam kehidupan aku dekat dalam kehidupan dia. Faham? You do whatever it is because aku rasa dalam masa yang ke depan-depan nanti, kat masa depan kita nanti, benda yang paling kita nak, benda yang paling kita crave adalah happiness. Betul? Sampai satu masa semua orang akan desperate for this. Betul. So aku nak anak aku ada regardless position akademik kau apa. Betul. Tak kisah aku kaya macam mana, tak kisah kau miskin macam mana, macam mana, atau pandai macam mana, bodoh macam mana, sampai satu masa benda yang semua orang akan macam desperate nak sangat adalah happiness. Betul. Sebab aku dah rasa benda tu sekarang. So aku nak anak aku hidup dalam happiness. So kita faham kadang-kadang I rasa bila Syafa tampil dekat sini dan berceritakan pihak kisah dia bagi pihak dia apa semua, I'm pretty sure wanita-wanita seperti dia can highly relate. I really hope, because we have seen our friends, orang-orang yang kenal kan, macam Syapa, Syal, Ping dan lain-lain semua tu lah, has created our own progression. Betul. They have watched us grow up daripada previously kepada sekarang. Yang saya minta daripada you all, doakan yang baik-baik je lah. Betul. Untuk kita orang. Betul. Sebab at the end of the day, sebab selagi mana kita orang tak cerita tadi, korang tak tahu kan yang he struggled the first 6 months of this year. Korang tak tahu dia punya struggle for the past 1 year. Betul. So and kita orang takkan cerita benda ni, kita orang takkan share benda ni, sebab pada kita orang kenapa nak kena cerita. Sedangkan bila aku cerita umpamanya dekat social media, producer tanya, he's tu okay tak untuk aku bagi dia job? Oh, dah masuk sesi gosip ke ni? Yes. Selamat datang dalam segmen Betul Kecil dengan logonya bibir. Yes. Normal for you as a human being, regardless of your status, influencer ke, marahin ke, benda semua, to feel the downs. Ya, Dan betul. I am holding the responsibility to show people I am at my down. Tapi datang pula satu lagi kehendak yang aku ni kena mentally stable all the time. Macam it doesn't make sense. It doesn't make sense. So please producer-producer yang tengah tengok ni apa semua, saya manusia tau. Saya, dan itu platform saya. Itu platform saya. Saya punya follower, kamu ambil saya pun sebab follower saya tinggi, kan? Dan cara saya meninggikan follower saya adalah menunjukkan diri saya yang sebenar. Betul. So macam, who are you to tell me not to be human on my platform? Betul. That's not your right, that's my platform. Okay? So macam sebab kalau I cakap pun korang tak faham, sebab korang bukan influencer in the first place. Faham? So itu je pesanan dia. Let us, and then akhir kata kat sini, let us just be who we want to be, because at the end of the day we want to stop repressing ourselves, because kita orang 36, dia 37, we have been repressing ourselves ikut acuan yang masyarakat tentukan. Kita orang, we are telling that semua ini pergi mampus. Betul. Pergi mampus. Okay, sebab kita orang dekat age yang kita orang ada achievement tau. Aku tak nak nanti salah faham yang Gen Z cakap macam semalam dah grad, hari ni masuk lah company, bos pergi mampus. Tak, kita orang ada achievement, kau tak ada. Faham. Kita orang dah lalu jalan. Kita dah lalu jalan ni apa semua. We are talking about people who are at our age, our generation, who has been feeling like this. Kita orang dah tak nak ikut acuan masyarakat, sebab masyarakat pun terkotak-kanting. Kenapa kita nak ikut kau? Betul. So we're telling, stop this. We're gonna be happy on our own way. Dah tu je. Be happy. I think that's a very good conclusion. Betul. Terima kasih Syapa. Sama-sama. Sebab bagi premis ni untuk kita berbincang dan aku melontarkan apa yang aku dah lontarkan sebentar tadi. Dan apa pesanan akhir? Tiba. Pesanan akhir. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kalau kau nak guna ni waktu raya nanti, kalau ada repeat Hari Raya, Selamat Hari Raya. Basically tak ada apa pun nak pesan dekat semua orang, but sebagai seorang manusia, again macam aku cakap tadi, apa benda yang aku nak dalam hidup ni adalah happiness. So kena buat apa je dalam hidup ni, you have to go to whichever length yang kau kena pergi, just nak dapat rasa that kind of happiness. Sebabnya kita takkan boleh lama hidup. Bayangkan kalau macam dalam setahun yang dulu tu, I had to live in that situation selama lagi 20 tahun. Tak nak lah. Tak boleh. Ataupun sampai mati. Gila weh. Ada orang gitu.
ada je orang yang masih suppress diri dia Sampai mati. sampai mati. Ramai je macam perempuan-perempuan yang wanita-wanita yang contoh bagi contoh tak nak husband tak nak lepaskan tapi you're not happy but you had to live in that marriage dekat rumah tu sampai kau tua sakit macam tu je. Dan mati macam tu je. Stress itu. Mati macam tu je. You're not happy. I'm not gonna be that. Aku adalah seorang perempuan yang nakkan happiness. Dan belum tentu lagi macam masuk syurga ataupun neraka pun semua. Dah lah di dunia kau terseksa, di sana pun terseksa. The heck? Macam tu kan. I just want to be happy as long as macam masih lagi mengikut syarat dan sebagainya lah kan. Of course lah, kita ada pegangan dan sebagainya. I just want to be happy. Dan aku harap perempuan-perempuan, siapa harap wanita-wanita dekat luar sana pun, atau siapa-siapa lah, atau sesiapa pun, lelaki pun boleh of course, sentiasa cari jalan untuk keluar sekiranya anda tersekat di dalam satu situasi yang membuatkan anda tak ke atas, maksudnya tak berkembang. Terstuck dekat situ. Cari jalan keluar. Find way out. Tu je. Jangan pergi kat DM kita orang tanya macam mana Abang His, macam mana Kak Syafa. Weh, itu hidup kau gila. Sumpah aku bukan NGL tu sebenarnya nak gosip je. Okay lah, thank you guys sebab tengok episod kali ni. So kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum. Thank you Syafa. Thank you. Bye. Anda sedang melayani WTH Podcast What The His. Boleh dengar perbualan penuh sebab ini hanya sikit saja. Download dekat mana? Dekat Google Play Store dan Apple App Store. Nama saya Hizman Huzi, host anda.